jazaa'uh, maka dia sendirilah balasan, yakni ambillah dia menjadi tebusan. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami memberikan pembalasan orang-orang yang zalim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini satu teknik indah, tuan-tuan. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi kata ini satu teknik tipu daya Yusuf. Bukan dia yang dilihat pada waktu ini, tapi pengawas-pengawas tu, security tu yang ambil peranan sekarang ni, dan dikatakan satu tipu daya yang indah. Okey, pasal apa yang dikatakan indah ni? Pertama, hukuman tidak ditetapkan oleh pihak security, tapi hukuman dikembali balik kepada orang yang kena tuduh. Nampak? Okey, tak apa, hampa nak nafi tak apa, tapi kalau hampa murung, apa jadi? Biar depa sendiri yang tetapkan hukuman apa. Balasan tidak disebut oleh orang yang hilang barang tu. Sebaliknya ditetapkan oleh orang yang kena tuduh tu. Orang yang kena tuduh tu sendiri yang buat dia punya law dia, buat dia punya peraturan dia. Dan memang balasan macam tu pun, macam yang disebut oleh abang-abang tu, memang dikehendaki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nampak? Memang Yusuf plan begitu. Memang akhirnya akan dibuka beg dia. Dan memang Yusuf berkehendak begitu. Dan tiba-tiba hak ditetapkan tu bukan mereka yang tetapkan, sebaliknya ditetapkan oleh pihak orang yang kena tuduh tu sendiri. Kalau bahasa kita ni, ya, orang mengantuk kena suara bantai lah gitu lah. And just cantik lah. Seandainya mereka buat yang betul pun mereka untung, jawab tak betul pun mereka boleh ubah balik bagi sesuai dengan mereka. Itu yang dikatakan tipu daya yang indah, yang sangat-sangat well planned. Kemudian disebut kadzalika najzil zalimin, kami berikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Seolah-olah seperti ini adalah hukuman yang biasa yang ditetapkan oleh mereka. Dan memang betul pun, rupa-rupanya balasan yang disebut oleh abang-abang Yusuf ni sebenarnya ia adalah mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim. Memang begitu pun syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim waktu tu, iaitu siapa curi, confirm curi, maka tuan tubuh tu akan menjadi tebusan. Ambil lah tuan tubuh tu. Itu syariat Nabi Allah Ibrahim dahulu. Dia jadi hamba lah maknanya. Orang dulu boleh jadi hamba kan. Jadi siapa curi, terbukti curi, tuan hak curi tu akan jadi hamba. Ambil jadi tebusan. Nak buat apa ambil orang tu terus. Syok juga kalau kaedah tu lagu ni zaman law senang sikit kan. Curi, hakim pun jatuh hukuman, ambil jawab balik. Senang. Tapi disebabkan hamba dah tak ada lah ni, tak boleh lah begitu. Hukuman lain pula yang ditetapkan. Pencuri hendaklah yang dicuri hartanya tu, maka terpulanglah kepada tuan yang kehilangan itu. Dia nak buat apa kat kawan tu, terpulang. Itu kaedah syariat Nabi Allah Ibrahim. Dijadikan hamba selama lebih daripada tempoh setahun kalau nak. Itu kaedah yang digunakan. Terpulang. Baik. Jadi abang-abang Yusuf akan tahu, itulah jawapan yang akan dikeluarkan oleh abang dia pun. Baik. Kita terus kepada ayat yang ke-76. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'il akhi summa istakhrajaha min wi'a'i akhi. Maka bermulalah Yusuf. Fabada'a, maka dengan pantas mulanya Yusuf memeriksa karung-karung mereka, yakni karung beg abang-abangnya, sebelum karung saudaranya sendiri Bunyamin. Padahal Nabi Yusuf tahu dah dalam beg Bunyamin tu ada. Tapi kalau terus pergi buka beg kawan tu, nampak sangat lah. Dia dulu ada berapa tu?
11 orang. 10 beg buka seorang tak ada. Mungkin kalau nak tambah dialog lagi tentu tembak tambah lah kan. Buka. Orang nak kata dah apa tak percaya. Pergi kat orang kedua pula. Buka tengok tak ada. Tengok orang kedua pun tak ada. Bunyamin taklah kali. Kadzalika kidna li Yusuf. Kemudian dia mengeluarkan gelas minuman raja yang disorok itu daripada karung saudaranya. Summastakhrajaha min wi'a'i akhi. Maka keluarlah beg daripada beg tersebut gelas minuman itu yang ada dalam beg Bunyamin. Kadzalika kidna li Yusuf. Demikian kami. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ada perkataan kidna. Di situ. Demikian kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Maka hujah paling besar kalau ada yang kata tengok Yusuf menipu. Kalau ada yang kata tengok Nabi Yusuf pun menipu. Dia tahu, dia sendiri yang reka benda tu dia buat dalam beg Bunyamin, betul tak buat pergi kutip beg kawan lain. Nampak sangat menipunya. Tuan-tuan tengok kenapa Allah Ta'ala gunakan kidna. Hujah paling besar Allah Ta'ala nak menjaga kemuliaan Nabi Yusuf AS. Kami bermaksud bukan Yusuf yang buat, tapi ia semua adalah atas ilham yang diberikan oleh Allah. Gerak sekali tu helah dia panggil. Ini dia panggil ilmu helah. Dalam Islam, ilmu helah ini dibenarkan, digunakan, terutamanya apabila di dalam bab-bab yang macam ni. Maka ketika mana Nabi SAW nak terjemahkan, nak cerita ayat ni kepada para sahabat, maka Nabi menyebut bahawa dalam bab tipu ni, dalam bab helah ni, ada 3 tempat yang dibenarkan dalam Islam. Saya dah cerita dah sebelum benda ni. 3 tempat. Dalam Islam ni boleh menipu di 3 tempat ni saja. Dalam semua penipuan, semuanya finnar kata Nabi. Semua penipuan masuk neraka. Illa thalath, melainkan 3 tempat ni. Ni dengar betul-betul ni. Pak Pirabi guna hak ni, dia kata pasal apa? Pasal hadis. Bila hadis ni daripada Nabi, so kalau buat dia jadi sunat. Muhung pun jadi sunat. Faham betul-betul ni? 3 tempat ni. Bukan kata buat benda ni dapat pahala, tidak. Tapi ada ruang yang dibenarkan dalam Islam. Pertama, apabila berada dalam peperangan. Bila dalam peperangan, maka dibenarkan. Kerana Nabi sebut peperangan ini adalah khud'ah. Peperangan ini adalah tipu daya. Dan memang kita duk buat law pun. Tentera pakai baju celoreng masuk dalam hutan. Itu penipuan, penyamaran dia panggil. Tak mau bagi nampak tubuh duk bergerak. Kalau betul pakai hutan, daripada jauh duk nampak dah. Tembak habis semua. Tak cerdik nama dia. Jadi dibenarkan. Samaran, coloreng, bubuh muka bagi tahu kita tak nampak. Pakai ini bergerak tak nampak. Dibenarkan. Sebab peperangan adalah tipu daya. Dan memang banyak contoh-contoh yang dibuat dalam peperangan dengan helah-helah yang tertentu. Satu. Kedua, apabila 2 orang bergaduh, seorang main duduk tengah untuk membuatkan orang A dan orang B ni kembali berpaut. Jadi orang tengah ni dia boleh reka cerita dekat A, dia boleh reka cerita dekat B. Cerita tu rekaan semata-mata. Tapi nak bagi A dengan B ni berbaik semula, dibenarkan. Dibenarkan. Kaedah ni digunakan oleh pegawai suluh di Jabatan Agama, pegawai pendamai tu, kaunselor ke apa ke, dia guna kaedah begini. Dia pergi jumpa A, dia kata B sebenarnya nak kawan dengan hang. Padahal B tak kata apa pun. Dia pergi jumpa B pula. Dia kata kalau sebenarnya A tu tak berniat macam tu, dia nak kawan dengan hang juga. A tak kata pun. Jadi B nampak A baik, A pun nampak B baik. Kaedah ni juga digunakan oleh mak mentua menantu. Mak mentua tak ngam dengan menantu. Kita sebagai anak, kita sebagai anak kan, macam mana nak bagi suami kita ke isteri kita tu rapat balik dengan mak kita ni, menantu dengan mak mentua tu, macam mana? Boleh jadi orang tengah mereka muhung
Dibenarkan. Cuma jangan bagi kantoi. Kantoi je. Trust, kepercayaan. Bila ada timbul pula topik itu, sebab tu dalam bab penipuan ni dia tak boleh ada sedikit pun ruang terpecah. Sebab tu Nabi Yusuf buat di hujung nanti tengok macam mana cara dia nak bagi rapat balik ni adik ayah. Itu tujuannya. Dan yang ketiga dekat mana tuan-tuan Nabi sebut? Yang ketiga ialah apa? Ada isteri itu ada masalah dan suami ataupun isteri, sebab dalam hadis dia menggunakan rijal. Bila dia disebut rijal ni, dia ada dua maksud tu. Satu, rijal ni merujuk kepada lelaki. Satu lagi, rijal adalah merujuk kepada individu. Kalau tengok dalam terjemahan hadis, rijal ni ada masa Nabi sebut lelaki. Dan yang kedua, maksud rijal ni adalah individu. Kena tengok ada alif lam ke tak. Tapi ada alif lam, maknanya dia merujuk kepada individu. Suami isteri, reka cerita sebab nak bagi kasih sayang. Dibenarkan. Boleh. Sebab tu balik rumah tuan buat lawak bodoh dengan isteri. Bodoh sebagai pahala. Isteri berkata, lawaknya, bodohnya lawak ni. Kita jawab balik lah. Dapat pahala juga. Di lagu tu. Saja kita buat reka cerita nak bagi dia anda suka. Walaupun muhung. Selalu saya bagi contoh, buka TV, tengok-tengok tu apa geng duk jual kat dalam TV tu kan. Apa kat dalam Astro tu duk jual tu kadang-kadang dia keluarnya lofa duk jual tudung. Saja isteri dia nak trap kita, dia tanya abang, antara dalam gambar TV tu dengan I, mana lagi cantik? Jen tanya lagu tu. Kawan pula baru bangun tidur, pakai baju pelawak tu, dia rambut duk lagu tu, tanya soalan lagu tu pula. Nak jawab bagaimana? Kita pergi masjid nak menipu tak kena. Habaq betul pakai tak makan pagi kita hari tu. Pilih. Nipu. Apa dia? You lah lagi cantik, mohong. Tapi dibenarkan sebab nak bagi dia suka. Tu pun belum tentu dia percaya tu. Dalam kita nak kata you lah lagi cantik, mohong. Kita pula kena. Tak apa kalau macam tu dalam TV tu cantik. Apa dia? Kali kita pun tak tahu mana satu jawapan. Jadi dalam bab ni dibenarkan suami isteri, itu kelebihan Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Nabi bagi benda tu. Nabi benarkan. Tiga tempat ni saja. Kemudian Nabi tambah dalam hadis yang lain. Nabi kata, ingat, orang yang menipu, maka malaikat akan menjauh diri daripada dia dengan 1 mil. Dalam hadis disebut 1 mil. 1 mil ni lebih kurang dalam 1 batu. Jarak lebih kurang dalam 3 km. Malaikat jauh. Sebab tak tahan bau busuk daripada seorang penipu. Maka sebab itu dalam bab ni, suami isteri khususnya lah kan, tak boleh guna kaedah ini seandainya kita nak menipu, nak tutup dosa, tak boleh. Itu tak boleh. Kita buat dosa, kemudian kita buat reka cerita nak tutup kan, tak boleh. Jadi kena bijak nak gunakan ini. Sama juga dalam bab ni, Allah nak tunjukkan apa tuan-tuan? Ayat 76 ni, bahawa Allah juga turut terlibat mengatur dalam tipu daya Yusuf ni. Ada bersama. Supaya orang gunakan hujah ni, tengok Yusuf pun menipu je, tidak. Dengan jelas Allah Ta'ala sebut, kadzalik, tipu daya ni, kidna li Yusuf. Kami bersama, ataupun kami yang atur untuk mencapai niat Yusuf itu. Makana liyakhudha akhahu fi dinil malik. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja. Tak patutlah. Illa an yasha Allah, melainkan Allah yang mengkehendakinya. Jadi dalam bab ni Allah Ta'ala nak habaq kata tipu daya ini, bersama dalam tipu daya ini ada Allah. Narfa'u darajatim man nasha'. Kami
dikehendaki, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan ada lagi yang maha mengetahui. Cukup cantik tuan-tuan ayat ni, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Okey, apa maksudnya tuan-tuan? Apa maksudnya? Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah disebut ni, nak kulli dhi ilmin alim. Seandainya kata Dr. Wahbah Zuhaili, kajian berjalan, jumpa orang cerdik. Orang cerdik ni selalunya dia bijak buat helah macam ni lah. Jadi Yusuf ni dikategorikan dalam kumpulan orang-orang yang pintar, orang yang cerdik, dia pandai atok strategi. Dia pernah bertemu dengan orang hak cerdik. Kalau tuan-tuan masih ingat episod ketiga, isteri Al-Aziz, tu pun cerdik juga tu. Oh, sakan juga tu, hai talak. Tapi Yusuf berjaya keluar daripada tipu daya dia. Jadi bila jumpa orang cerdik tuan-tuan, kita berjalan pergi mana-mana, mungkin kita duduk dalam sebuah universiti ke, jumpa orang cerdik pandai ni, jumpa cerdik dia ni. Huish. Student kita kan, mana nak pita kan, 4 flat memanjang tiap-tiap sem, bagilah exam, bagilah soalan apa pun, semua dia boleh jawab. Senang, cara senang, payah dia buat senang kan. Cerdik kata dia ni. Kita teringat ada orang macam tu, maka ingat balik ayat ni tuan-tuan. Kata Allah, kamu jumpa seorang yang cerdik, dia ada lagi cerdik daripada dia. Cuma kita tak jumpa, duk tahu mana. Cari jumpa. Cerdik lagi duk ada. Ingat, kalau jumpa orang hak cerdik lagi daripada hak cerdik tadi, duk ada cerdik lagi daripada dia. Cuma kita tak jumpa lagi. Dunia ni luas tuan-tuan. Mungkin tak duduk kat Malaysia orang tu, duduk tempat lain. Begitulah. Berlapis-lapis sehinggalah kalian bertemu dengan alim, orang hak paling cerdik yang maha mengetahui, iaitu Allah. Ayat ni juga adalah sebenarnya nak tuju kepada Nabi Musa alaihi salam dalam suratul Kahfi itu. Kerana Nabi Musa ketika ditanya oleh Bani Israel, siapa yang paling cerdik antara kita ni? Musa jawab, aku ni bukan pasal Musa nak kagum diri ke apa, tidak. Ada 2 sebab. Pertama, memang Musa rasa dialah yang terbaik setakat yang ada. Kadang Musa diberikan kelebihan boleh bercakap Ta'ala. Setakat Nabi Musa ada, tidak ada lagi Nabi Rasul yang lain yang boleh berinteraksi. Sehinggalah datangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, special terus lah, boleh jumpa Allah Ta'ala bukan lagi dalam bentuk dalam iradah ni, tapi dalam bentuk zat, terus nampak dalam keadaan yang sebenar Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa kata aku lah. Dan yang kedua, Nabi Musa tak boleh kata orang lain. Sebab jenis Bani Israel ni, kalau mereka dengar ada orang lebih hebat dari pula orang tu, sifat dia nak yang best. Jadi Nabi Musa nak bagi semua orang kembali balik tertumpu kepada dia. Nabi Musa kata aku tang tu betul dah, kaedah dakwah tu dah betul dah. Tapi masa yang sama Allah Ta'ala nak habaq kata Musa, ada lagi orang yang lebih pandai daripada hang. Tu yang suruh bergerak pergi cari Khidir tu. Fawqa kulli dhi ilmin alim. Sama lah juga dengan kita pun. Kalau kita rasa kita ni hebat dah, kita rasa cerdik belaka dah, tahu belaka dah, tuan-tuan, ingat ayat ni. Ada lagi orang lebih cerdik daripada hang. Baik. Tuan-tuan, puan sekalian, kita nak berhenti tahun sini, saya nak closing macam ni. Bila kita sampai dekat ayat ni tuan-tuan, maka fahamlah kita bahawa setiap perkara yang bersifat untuk menyelamatkan sesuatu keadaan, khususnya untuk menyelamatkan agama itu sendiri, maka bersamanya dengannya mesti ada Allah bersama. Teringat kita kepada cerita Abrahah tuan-tuan. Abrahah, orang Habsyi, dapat duduk di Yaman. Dia orang Habsyi. Abrahah ni adalah orang Habsyi, dia orang Ethiopia, orang kulit hitam. Kemudian dia pergi ke Yaman dan dia berjaya menakluki Yaman tu atas sebab sistem atau keadaan politik yang tak stabil di Yaman, menyebabkan Abrahah attack Yaman dan dia berjaya. Dan
Abrahah dia ciptakan satu bangunan gereja yang besar. Dalam tafsir menyebut nama gereja tu adalah, ada yang sebut Qulais, ada yang sebut Qulis. Nama gereja tu. Dia orang Nasrani. Dan perhatikan apa berlaku. Ketika mana dia attack Mekah, nak bergerak ke Mekah, bawa gajah. Ada yang kata 20,000 gajah. Ada yang kata 20,000 tu tak apa gajah dia, tapi hak betul-betul yang otai-otai punya gajah tu ada 12 ekor. Dan lead gajah tu, ketua kepada segala gajah tu namanya Mahmud. Kita nama Mahmud. Lagu tu lah. Nama gajah Abrahah. Kita maaf lah kalau terpaksa abang. Nah, abang kata Abrahah pun pilih nama sedap juga kat gajah dia kan, nama Mahmud, yang terpuji kan, Mahmud. Ini gajah paling besar. Kenapa dia bawa gajah? Sedangkan alat ataupun binatang yang paling efisien dalam ketenteraan adalah kuda. Boleh lompat, boleh lari dengan laju. Lari laju juga, tapi kuda lagi mudah lah sebab dia kecil. Kenapa dia bawa gajah? Dia bawa gajah sebab fokus dia adalah untuk memusnahkan Kaabah. Bawa kuda nak boleh buat apa? Tu dia bawa gajah. Baik. Allah Ta'ala boleh sahaja menghancurkan Abrahah tu awal-awal lagi, sebelum keluar daripada Sana'a. Sana'a ni tempat di Yaman. Sebelum keluar lagi dah boleh buat dah. Nak attack burung tu, boleh dah. Tapi pasal apa duk tunggu? Nampak? Tunggu. Perjalanan bergerak pergi dekat hampir-hampir nak masuk kepada Mekah, sempat lagi jumpa dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Siapa dia Abdul Muttalib ni? Tok Wan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tok Wan kepada Nabi. Dia hantar utusan, habaq dekat semua orang Mekah, kami ni on the way. Tengok belagak tak belagak. Kami ni on the way. Jangan halang kami pun tak kacau hampa. Sebab fokus aku Kaabah sahaja. Fokus aku Kaabah saja. Siapa yang halang kami, baru kami akan ambil tindakan kat orang tersebut. Jadi orang tak kacau, kami nak attack Kaabah sahaja. Hantar utusan pi. Keluarlah Abdul Muttalib. Dan dalam perjalanan tersebut tuan-tuan, dalam duk kata tak mau attack orang tu, 200 ekor unta diambil oleh tentera Abrahah untuk semua makanan mereka dalam perjalanan. Sebab mereka tak bawa makanan, mereka kutip tepi jalan begitu lah. Kita ni bawa ration buah lambat apa semua kan, tentera kan. Mereka tak tengok apa yang ada. Unta orang mereka ambil 200 ekor mereka ambil tuan-tuan. Dan tuan-tuan nak tahu tu unta siapa? 200 ekor tu adalah hantar tu. Maka Abdul Muttalib kata apa? Tak ada masalah nak attack Kaabah ni, sebab Kaabah ni ada tuannya. Nak pergi jumpa Abrahah, nak minta balik 200 ekor pasal aku ni tuan kepada unta tu. Jumpa Abrahah, bergeraklah pergi. Bila sampai pertemuan, tengok direkodkan dalam tafsir Al-Munir, juga direkodkan dalam Ibn Katsir. Abrahah tengok, boleh tahan juga Abdul Muttalib ni dari segi hebah dia tu kan, nampak Abrahah dengan bangga dia. Ayat-ayat dia semuanya ayat-ayat, wahai pimpinan Mekah, ada apa-apa nak kata kat aku lah. Starting ayat tu, ada apa-apa nak kata kat aku? Maka Abdul Muttalib jawab, ada pun kumai ni nak tuntut baliklah 200 ekor unta aku tu. Bila dengar macam tu, Abrahah rasa tak dihormati lah. Dia duk ingat kata jangan attack Mekah. Ni pimpinan Mekah ni, dia nak ingat ayat macam tu. Tiba-tiba Abdul Muttalib jawab, aku nak unta aku lah. Maka Abrahah kata, aku ni mai punya jauh ni nak attack Mekah, tempat hampa ni.
Tiba-tiba pimpinan Mekah mai minta unta. Maka jawablah Abdul Muttalib. Macam mana dia jawab tadi dekat utusannya? Kaabah dia ada tuannya. Jadi biarlah tuan dia jaga. Aku ni mai ni pasal nak ambil unta tu, pasal aku ni tuan kepada unta tu. Tuan. Tengok macam mana peristiwa burung ababil itu sebenarnya adalah satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang kafir Quraisy. Walaupun kita nampak kafir Quraisy ni bermasalah, tapi inilah antara syarat, bukan syarat lah, antara tanda i'jaz kelahiran Nabi pada tahun yang sama. Nabi tak keluar lagi tuan-tuan, Nabi tak dilahirkan lagi, tapi keberkatan Nabi itu dah dirasai oleh orang-orang Mekah. Dah dapat rasa dah. Jadi orang kafir Quraisy merasakan bila datangnya burung tersebut, dia rasa dia betul lah. Dia rasa dia betul dah apa kita buat ni, letak patung bahala tepi-tepi celah-celah Kaabah tu betul dah, sebab tu Allah Ta'ala tolong kita. Sedangkan Allah Ta'ala sama kidna tu, bersama Allah Ta'ala itu bukan sebab mereka tu, tapi kerana ada benda nak main lagi di masa akan datang. Allah Ta'ala jaga Kaabah bukan sebab untuk orang kafir Quraisy, tapi jaga Kaabah kerana ada kepentingan untuk orang Islam di masa. Maka waktu tu barulah datangnya burung ababil itu untuk menghancurkan tentera Abraha. Tak tunggu awal tu, waktu dekat-dekat tu Abdul Muttalib balik, dapat baliklah 200 ekor unta tu, dapat balik. Lepas tu pakat sembunyi di gunung-gunung tepi-tepi bukit tu. Maka dia nampaklah dengan jelas macam mana burung tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di kesimpulan daripada dua kisah tu, kita nak combine, kita nak tengok bahawa Allah Ta'ala hanya akan bersama di dalam usaha untuk menjaga agamanya. Walaupun betul, sebenarnya itu bukan sebab orang kafir Quraisy. Lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dilahirkan. Insya-Allah mudah-mudahan kita berhenti dekat tu dulu. Kita sambung balik pada ayat yang ke-77 dalam pengajian kita yang akan datang. Kita tak tahu ni nak jadi logo mana ni ke depan ni. Dia kena PKP pula. Kayak kita online betul lah kot. Macam mana? Mudah-mudahan lah insya-Allah harap-harap dalam seminggu dua ni boleh selesai dengan cepatlah keadaan yang berlaku ni. Allah Ta'ala a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.